Bismillahirrahmanirrahim. Kak Syeda, boleh mulakan? Okey, Ustaz. Ready ya? Ada FB ya? Ya tak, saya dah bagi link dah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Al-Quran yang dimuliakan, alhamdulillah pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berada di taman-taman syurga yang di mana nikmat yang tertinggi lah kita dapat belajar Al-Quran dan mana kita dapat mengkaji Al-Quran, bukan bersedia bersama dengan guru kita pagi ini untuk kesinambungan pada ayat yang seterusnya lah, pada ayat ke-63 Ustaz. InsyaAllah. InsyaAllah ya. So alhamdulillah dengan itu kita serahkan kepada Ustaz, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Syukur kita pada pagi ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah dari Allah, bimbingan dari Allah, taufik daripada Allah. Segala-galanya adalah daripada Allah. Berpagi-pagi kita dengan kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala, kita dapat sekali lagi pada pagi ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas talian Zoom ini. Semoga pengisian kita pada pagi ini diberikan rahmat oleh Allah. Allah mencampakkan kepada kita, mengurniakan kepada kita as-sakinah, ketenangan. Allah menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan. Allah memberikan kita keberkatan. Allah memberikan cahaya pada dada-dada kita untuk kita menerima ayat-ayat Al-Quranul Karim untuk dimasukkan kerana ia dikaitan dengan ilmu Allah. Hati ini dia tidak akan dapat menerima ilmu Allah jika ia diselaputi dengan dosa. Moga-moga Allah bersihkan hati-hati kita. Semoga iman kita semakin bertambah, kita semakin nampak, semakin jelas hala tuju kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga daripada suratul Waqiah ini kita semua lebih giat, lebih takut, lebih banyak untuk melakukan amal-amal soleh dan kita menjauhi segala keburukan. Pada pagi ini seperti yang dimaklumkan, kita akan menyambung pada ayat yang berikutnya pada muka surat nombor 62. Kita lihat pada ayat nombor 63. Tengok muka surat nombor 60 dalam nota. Baik, sebelum itu kita buat sedikit pengulangan ringkas. Kita lihat pada gambar muka surat nombor 54. Kita lihat pada rajah pada diagram yang ada diletakkan pada muka surat nombor 54. Okay, untuk kita memahami perbahasan dalam suratul Waqiah. Okay. Tuan-tuan boleh jelas suara saya, nampak nota yang saya paparkan. Jika tidak nampak, tolong maklumkan ya, tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Ayat yang kita sedang bincangkan ini sebenarnya ayat seperti ayat 63 yang kita akan bincangkan pada pagi ini. Kalau tuan-tuan lihat di nota tuan-tuan dan puan-puan, muka surat nombor 54, ataupun tuan-tuan boleh lihat di Zoom. Tuan-tuan dan puan-puan, saya kongsikan apa yang ada di dalam nota. Kalau kita lihat pada ayat nombor 63, ayat 63 yang kita akan bincangkan pada pagi ini, permulaan kita kan, ayat 63 ni, ayat 63 ini dia berada dalam topik ataupun tema yang sama
dalam kumpulan ayat 57, ayat nombor 57, kumpulan ayat 57 sehinggalah ayat nombor 73. Ini dia berada dalam kelompok ayat yang mempunyai tema utamanya, topik utamanya yang atas sekali tu. Dalil kekuasaan Allah yang menunjukkan adanya hari kebangkitan. Jadi ayat 63 yang kita akan mulakan pada pagi ini, ia sebenarnya berada dengan ayat-ayat yang duduk pada tema apa? Pada tema Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita, Allah Ta'ala nak membuktikan bahawasanya jika semua manusia itu, jika Allah telah matikan, maka suatu hari nanti pasti Allah Ta'ala akan hidupkan. Allah Ta'ala akan bangkitkan. Jadi apabila nak berinteraksi dengan manusia, maka Allah Ta'ala mengemukakan dalil-dalil ataupun bukti-bukti tentang semua maklumat tersebut. Maka bukti yang pertama, kita telah belajar pada minggu lepas. Pada 2 minggu lepas. Sebab minggu lepas tu kita hari raya, Aidiladha, kita tiada kelas pada 2 minggu lepas. Yang mana kita telah bincangkan bukti yang pertama dari sudut penciptaan awal manusia. Maknanya, bukti yang pertama Allah Ta'ala mulakan dengan menyebut manusia ini asal-asalnya tidak ada, kemudian Allah ciptakan. Itulah pada ayat 57 dan 62. Jadi Allah memulakan hujahnya, buktinya dengan Allah menyebut tentang bagaimana manusia ini sebelumnya dia tiada, kemudian Allah Ta'ala adakan. Lepas tu Allah sebut tentang manusia ini dia jadi bagaimana, daripada ada kaitan dengan air mani. Kemudian Allah menyebut tentang manusia ini sebelum ni dia tiada, kemudian dia hidup, kemudian suatu hari nanti manusia ini akan ada tempoh akhirnya. Itu bukti yang pertama. Kemudian bukti yang kedua yang kita akan belajar pada pagi ini iaitu ayat 63 sehingga ayat nombor 67. Ayat 63 dan 67 ni Allah kemukakan bukti kedua iaitu penciptaan tumbuh-tumbuhan. Yang tumbuh-tumbuhan ini dijadikan sebagai apa? Dijadikan sebagai makanan. Apa perkaitan ayat 63 sehingga 67 ini dengan ayat 57 sampai 62? Perkaitan dia adalah kalau manusia dah hidup, seperti ayat 57, manusia dia perlu makan. Manusia dia perlu nak hidup dengan dia makan. Maka Allah memulakan dengan menyebut hujah dari sudut sumber makanan. Sebab itu susunan ayat tu lepas ayat 57 sampai 62 Allah sebut tentang apakah sumber utama untuk manusia ini untuk dia hidup. Tapi dalam masa yang sama Allah Ta'ala nak dalam masa yang sama Allah Ta'ala sebenarnya nak membuktikan bahawasanya pada makanan yang dimakan oleh manusia ni, di situ menunjukkan ada kaitan dengan manusia itu akan dihidupkan semula oleh Allah. Jelas tak maksud dia? Maksudnya kalau kita lihat susunan ayat, Masya Allah, maha hikmah Allah Ta'ala susun dulu tentang manusia hidup dulu. Lepas tu barulah Allah Ta'ala cerita sumber utama manusia hidup itu apa? Adalah makanan. Kemudian nanti jika Allah izinkan kita ada lagi waktu lebihnya, kita akan masuk kepada ayat 68 sampai 70. Allah cerita tentang air pula. Allah Ta'ala cerita tentang sumber air untuk kita minum.
Dia ada perkaitan. Dekat sini ayat 63, 67 cerita tentang makanan. Tapi ayat 68 sampai 70 Allah cerita tentang air untuk minuman. Ada perkaitan tak? Sudah pasti ada perkaitan. Kalau makan, tentu ada minum. Nak minum, sumbernya air. Nak makan, sumbernya adalah tumbuh-tumbuhan. Tetapi, siapa yang cipta tumbuh-tumbuhan tu? Siapa yang datangkan sumber air itu? Tetapi, dalam masa yang sama, Allah Ta'ala nak menyebutkan pada datangnya air itu menunjukkan ada kaitan tentang kehidupan semula di hari akhirat. Nanti kita akan tunjukkan apa perkaitan dia. Pada makanan pun, pada makanan ada bukti Allah itu mampu menghidupkan orang mati. Pada minuman pun ada bukti Allah Ta'ala mampu untuk menghidupkan orang mati. Kemudian, kalau ada waktu lagi lah, tapi kita cuba kita sasarkan pada pagi ini, minta Allah Ta'ala beri kita kelapangan, Allah berikan kita rahmat untuk kita menghabiskan dua perkara utama, tentang makanan dan tentang minuman. Jadi, marilah sama-sama kita mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, tentang selama ini yang hidupkan kita adalah Allah. Kita dah belajar ayat 57 sampai 62. Jadi kita belajar surah Waqiah ni, kita berterima kasih banyak-banyak pada Allah Azza wa Jalla. Kalau bukan sebab Allah, kita tak hidup sampai ke hari ini. Tetapi ingat, Allah Ta'ala sebut, nanti ada akhirnya. Jangan lupa tu, ada tempoh akhirnya. Okay, jadi kita akan mulakan cerita tentang sumber rezeki untuk kita hidup di muka bumi ini daripada makanan. Okay, baik. Kita terus buka pada ayat nombor 63. Okay, sila lihat pada ayat nombor 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aytum ma tahruthun. Okay, Allah mengatakan dalam bentuk pertanyaan. Tidakkah kamu melihat, kamu memperhatikan apa yang kamu tanam? Okay, ayat nombor 63 ni Allah Ta'ala bertanya dalam bentuk nak mengemukakan bukti. Kamu tak tengok ke apa yang kamu tanam tu? Maksudnya ditanam tu, kalau kita fahamkan, kalau orang dahulu, mereka memang banyak bergantung kepada pertanian. Mereka banyak bertani. Kalau macam kita ni, kan mungkin tak pernah bertani, tak pernah bercucuk tanam, mungkin ayat ni mungkin ayat ni dia agak, maksudnya untuk penghayatan tu mungkinlah kurang. Tetapi kalau kita faham, Allah Ta'ala nak sebut tentang sumber makanan. Walaupun kita tidak pernah menanam, tetapi cuba kita imbau kembali tentang apa yang kita makan. Kalau kita di Malaysia, makanan asasi kita adalah beras kan, nasi kan. Nasi datang daripada beras kan, daripada padi. Jadi Allah Ta'ala nak mengemukakan Allah tu berkuasa, ada kaitan dengan kehidupan di hari akhirat. Tambah-tambah lagi waktu ayat ni turun, memang orang-orang Arab itu mereka bergantung sepenuhnya kepada pertanian. Jadi Allah Ta'ala tanya pada mereka, kamu semua ni tak tengok ke, tak perhatikan ke apa yang kamu tanam? Okey. Kemudian Allah bertanya lagi. A antum tazra'unahu am nahnu dzari'un? Allah kata, kamu ke
yang menumbuhkan apa yang kamu tanam tu, atau kami yang menumbuhkan apa yang kamu tanam? Okey. Faham kan? Jelas je. Mudah je faham ayat nombor 64 ni. Allah Ta'ala tanya kepada petani-petani. Allah Ta'ala tanya kepada pekebun-pekebun, orang yang bercucuk tanam. Kamu tanam, kamu dah semai, kan? Siapa yang tumbuhkan apa yang kamu semai tu? Siapa yang hidupkan? Biji benih yang kamu letak dalam tanah tu, yang kamu semai tadi tu, kamu ke yang hidupkan dia, yang tumbuhkan dia, atau kami yang tumbuhkan dia? Okey, ayat ni dia jelas, mudah nak faham. Tapi ayat 63, 64 ni dia kaitan tentang apa? Tentang sumber rezeki. Okey, Allah Ta'ala tanya. Okey, lepas tu kita tengok ulasan ayat lah. Ulasan ayat tu kita fahamlah seperti mana yang telah pun saya sebutkan tadi. Sebab kita sangat dekat maklumat ni pada kita. Sebab kita tahu kan, sebab latar belakang kita Malaysia ni kita ada ramai peneroka, ramai petani-petani. Kita mudah untuk kita nampak. Jadi ayat 63 dan 64 ni kalau kita baca Ibnu Katsir dia buat ulasan tentang ayat ni. Allah Ta'ala tanya tentang mencangkul tanah, membajak, menabur benih padanya. Ini adalah bentuk-bentuk dikaitkan dengan apa yang kamu tanam. Seperti kamu usaha dengan cangkul tanah, kamu membajak, kamu menaburkan benih, kan? Kadang-kadang berpanas, punyalah nak tanam sesuatu, betul tak? Keluarkan kos untuk membajak, kan? Guna tenaga yang banyak untuk apa? Untuk buat batas ke, kan? Allah Ta'ala sebut macam tu. Lepas tu Allah Ta'ala kata kamu yang dah cakul tanah, dah bajak tadi, taburkan benih tadi, kamu kan yang menumbuhkannya dalam tanah. Tetapi jawapannya Allah kata bahkan kamilah yang menumbuhkannya di dalam tanah. Okey, sudah pasti jawapan itu bagi sesiapa yang dia tidak percaya Allah ada kuasa menghidupkan orang yang dah mati. Orang mati tu duduk dalam tanah. Jadi Allah kemukakan biji benih yang ada dalam tanah. Sudut pertama, Allah Ta'ala nak buktikan dulu dia berkuasa. Kat situ. Jadi kekuasaan Allah yang nampak jelas daripada apa yang mereka tanam. Maksud dia apa? Maksudnya mereka tanam tu sumber makanan. Maknanya yang bagi mereka makan tu adalah Allah. Tapi sebelum mereka makan, Allah Ta'ala tanya dulu. Siapa yang hidupkan tu? Siapa yang tumbuhkan? Jadi tidak, maknanya mesti mereka akan mengakui. Jawapannya adalah Allah. Allah kemukakan bukti benih yang ditanam di dalam tanah. Dia ada kaitan nanti nak hidupkan mayat di dalam tanah. Nanti kita akan cari perkaitan dia. Okey. Kalau kita baca ayat lain, ada dalam surah Fussilat, lebih kurang samalah. Ayat nombor 39 menyebut tentang kekuasaan Allah yang nampak pada tanaman. Ini kita sedia maklum tentang ayat 63 sehinggalah ayat nombor 64. Jadi, kalau kita masak nasi tu ingat siapa yang sumbangan siapa yang menanam. Kan? Kita beli beras, ikutlah beras berapa sekalipun, tapi jangan lupa jasa petani-petani yang berhempas pulas menanam, kan? Tanam padi, kadang hidup, kadang tak hidup dan sebagainya. Lepas tu hujungnya nanti lepas dicari sebab, hujungnya nanti pergi kepada Allah. Tanah tu tanah siapa? Tanah tu adalah miliknya Allah. Kalau tak ada sumber air, maka tak hiduplah. Siapa yang bagi sumber air itu? Datangnya juga daripada Allah. Pusing macam mana sekalipun, hujungnya adalah daripada Allah. Okay. Itu maklumat ayat yang kita telah sebutkan tadi. Lepas tu kita pergi kepada ayat berikutnya. Ayat dalam nota ni dia salah 56.
Saya minta tuan-tuan dan puan tolong betulkan. Dia bukan ayat nombor 56 di situ. Dia terbalik. Sebenarnya ayat 65. Okey, tolong betulkan dalam nota. Muka surat nombor 63, kita nak pergi kepada ayat nombor 65. Bukan ayat nombor 56. Okey. Ayat nombor 65 ni, Allah nak sebut tentang sesuatu yang kamu tanam tu, dia ada tempoh hayat dia. Dia sebenarnya dia ada perkaitan. Dia ada banyak maklumat pada cara Allah membentangkan, cara Allah paparkan ayat ni. Jadi Allah Ta'ala kata, apa yang kamu tanam tu, Allah Ta'ala boleh akhirkan dia. Apa yang kamu tanam tu, dia ada tempoh akhir dia. Sebenarnya ayat 65 ni, dia dalam bentuk ancaman. Sebenarnya dia dalam nada Allah memberikan ancaman. Allah nak mengancam tentang apa yang mereka dah tanam tadi. Kalau ayat 63, 64, Allah telah membuktikan apa yang mereka tanam tadi, Allah Ta'ala lah yang hidupkan. Bukan mereka yang hidupkan. Jadi kita dah dapat maklumat tentang menghidupkan, asalnya tak hidup, letak dalam tanah, lepas tu Allah hidupkan. Kan? Kalau kita kembang luaskan, dia sangat berkaitan dengan hidup semula di akhirat. Okey. Lepas tu ayat nombor 65 ni, Allah Ta'ala nak menyebutkan dalam bentuk nada ancaman, walaupun mereka dah tanam tadi, mereka sendiri mengakui mereka tiada daya untuk menghidupkan apa yang mereka tanam. Dalam masa yang sama ayat nombor 65, Allah Ta'ala ugut mereka. Allah Ta'ala beri ancaman kepada mereka. Ancaman tentang apa? Lau nasha'u laja'alnahu khutama. Okay. Lau nasha'u, maksudnya kalaulah kami kehendaki. Lau ni kalaulah. Jika. Lau ni jika ataupun kalau. Nasya'u, kami kehendaki. Dalam bahasa mudah kita adalah, kalau kami nak buatlah, kata Allah. Itulah bahasa dia. Maksudnya, kita belajar, Allah terangkan kepada kita, Allah tu dia ada pilihan. Allah mempunyai pilihan. Allah berkehendak. Dia boleh buat apa saja yang dia kehendaki. Maka dalam konteks ayat ni, Allah boleh buat apa saja tentang tanam-tanaman yang mereka dah tanam. Allah boleh buat. Okay, Allah kata, kalau kami kehendaki, laja'alnahu, sudah tentu. Okey, sudah tentu ni, dia sebenarnya sudah tentu ni, dia diterjemahkan daripada huruf lam dekat sini. La. La ni maksudnya adalah benar-benar. Huruf lam dekat sini, la ni adalah huruf untuk mengukuhkan. Dia panggil huruf taukid. Sebab tu terjemah sudah tentu ataupun pasti ataupun benar-benar. Tolong bulatkan huruf la ni, gariskan, kerana ada kaitan nanti pada ayat yang lain. Sebab nanti kita baca pada bab air Allah tak guna pula huruf lam. Tapi pada makanan ni, pada tanam-tanaman tu Allah ugut. Allah membuat ancaman dalam bentuk ada digunakan huruf lam. Lam ni fungsinya untuk mengukuhkan. Jadi Allah kata sebab tu terjemah sudah tentu. Sebab tu satu huruf dalam Quran jangan diabaikan. Ia ada fungsi dia. Kalau kita baca terjemahan, mungkin kita tak nampak fungsi dia secara langsung. Tapi kalau kita lihat betul-betul ayat ni, dia ada fungsi dekat sini, huruf la kat sini. Okey, dah bulatkan. Okey. Allah Ta'ala memberikan ancaman. Allah Ta'ala kata, kalau kami nak buatlah, kata Allah, benar-benar, la ja'alnahu, maknanya kami akan jadikan. La ja'alnahu maksudnya, kami akan jadikan. Jadikan apa? Hu ni kembali kepada ayat 63, 64 tadi. Maksudnya Allah Ta'ala kata, kalau kami nak buatlah, kata Allah, sudah pasti benar-benar
kami akan jadikan tanaman itu yang mereka tanam pada ayat 63 tadi tu kan. Apa yang mereka tanam itu Allah kata kami boleh buat tanaman yang mereka tanam tu sebagai apa? Khutama. Khutama ni maksudnya kering dan kosong. Maksudnya tak keluar hasil lah. Jenuh mereka tanam, berpeluh-peluh, nak bayar upah orang korek tanah lagi dan sebagainya kan. Lepas tu tunggu pula berhari-hari. Nak tunggu benih tu keluar hasilnya. Hasilnya. Siapa yang biasa bercucuk tanam sikit dekat rumah dia tu, dia tahulah tanam cili ke, tanam kacang ke. Kat belakang rumah saya ada. Ada kacang, ada cili, sebagainya. Jadi nampak memang jelas-jelas tunggu bila kacang ni nak keluar. Kan? Yang paling cepat keluar kalau tanam kacang lah. Antaranya. Tapi nak tunggu cili keluar ni, cili-cili kampung ni kita tanam kan, ya Allah lama berbenar. Begitu. Jadi dah lah kita tunggu lama. Kan beli, yelah duk bandar ni mana nak cari tanah, tanah pun nak beli pun dah berapa. Kan, kita nak beli polybag lagi, baja lagi, sembur ni dah berapa. Jadi Allah Ta'ala kata, kalau kami nak buatlah apa yang kau tanam tu, kata Allah, kami boleh bagi dia tak keluar hasil. Allah Ta'ala berikan ancaman, Allah ugut. Kami boleh beri dia tak keluar hasil. Betul tuan-tuan puan. Siapa yang biasa menanam dia tahu. Kadang-kadang keluar tu tapi buruk. Tapi tak bolehlah nak dimakan. Kadang-kadang langsung tak tumbuh. Jadi Allah kata kami boleh buat macam tu, kata Allah. Kalau kami buat macam tu, kata Allah, kalau dah jadi hutama, Allah Ta'ala kata kamu akan jadi apa? Fadhaltum. Fadhaltum, maka kamu akan berada. Maksudnya Allah Ta'ala kata kalau dah jadi hutama, kamu akan berkeadaan. Fadhaltum tu maksudnya dalam kamu berkeadaan. Berkeadaan apa? Tafakkahun. Tafakkahun ni, dalam ni kita terjemah dia hairan dan cengang. Okey. Tafakkahun ni, kalau kita belajar dengan lebih mendalam, tafakkahun ni sebenarnya ada 3 makna. Ada 3 pentafsiran yang boleh kita lihat pada perkataan tafakkahun. Okey, kata Al-Imam Al-Tabari, tafakkahun ni makna pertama adalah ta'ajjabun, iaitu kamu merasa takjub, kamu merasa hairan, kamu merasa cengang. Itu tafakkahun makna yang pertama, seperti yang ada dekat terjemahan tau. Makna yang kedua tafakkahun ni membawa makna tatalawamun, iaitu kamu berkeadaan saling menyalahkan. Makna tafakkahun ni, makna dia kedua boleh ditafsirkan sebagai kamu berada dalam keadaan saling menyalahkan. Menyalahkan. Kita akan salahkan, saling-saling menyalah. Engkau lah tanam salah. Engkau lah tak siram kenapa? Engkau ni tak letak baja. Dia akan jadi perbuatan macam tu. Tafakkahun tu saling menyalahkan. Makna yang ketiga, kata Al-Imam Al-Tabari, boleh ditafsirkan juga pada perkataan kamu menyesal. Kamu akan berada dalam keadaan tafakkahun ni, kamu menyesal sangat. Dia perkataan kepada menyesal. Menyesal apa? Menyesal tentang aku ada buat salah ke ni sampai tanaman aku ni tak keluar ni. Jenuh aku tunggu. Bergantung harap sangat pada tanaman ni. Tiba-tiba tak keluar hasil. Kan? Kering, kosong. Itu makna yang ketiga. Okey. Tetapi di dalam terjemahan ni, makna yang lebih tepat, tafakkahun ni seperti terjemahan ni. Tafakkahun ni dia lebih tepat, kata Al-Imam Al-Tabari, adalah tata'ajjabun. Maksudnya kamu berada dalam keadaan hairan dan tercengang. Itu makna lebih tepatlah. Saya sebut 2 makna lain tadi supaya tuan-tuan tahu dari sudut perbahasan yang lain. Okey, hairan dan tercengang. Dekat sini Allah Ta'ala buat ancaman. Nampak tak bentuk ancamannya? Allah Ta'ala, kalau ancamannya bentuk apa? Allah boleh jadi yang mereka tanam tadi tu tak keluar hasil.
Apabila tak keluar hasil, korang akan tercengang dan hairan. Kenapa tak keluar hasil ni? Okey, ini adalah ancaman. Allah beri ancaman. Tapi Allah buat tak? Isunya. Allah buat tak dia kepada orang kafir Quraisy ketika ayat ini turun? Allah memberi ancaman. Allah kata, kalau kami kehendaki. Allah memberi ancaman. Allah Ta'ala boleh musnahkan apa yang kamu nak makan tu. Kamu tak dapat nak makan. Bahkan bukan kamu yang hidupkan tumbuh-tumbuhan tu. Aku yang hidupkan, kata Allah. Kami yang hidupkan. Tapi kalau kami nak buatlah kamu tanam tu tak hidup, boleh je, kata Allah. Tak keluar hasil, boleh je, kata Allah SWT. Dan kau akan rasa tercengang. Okey, jelas kan? Pengulangan untuk saya terangkan ini. Tetapi kita tengok jawapan dia. Allah buat tak apa yang Allah ugut kepada mereka? Kata Ibnu Kathir. Dia kata, kami yang telah menciptakannya dengan kelembutan, dengan rahmat kami, dan kami kekalkan ia untuk kamu sebagai rahmat kepada kamu. Jika kami nak buatlah, kata Ibnu Kathir, nescaya kami akan jadikan tanaman itu kering sebelum ia sempurna dan matang. Tapi pada hakikatnya, tuan-tuan dan puan-puan, manusia-manusia di zaman ketika mana ayat ni turun, suasana ketika ayat ni turun, mereka cukup makan. Tanam-tanaman mereka subur. Walaupun Allah ancam nak buat, Allah boleh buat. Tapi Allah tak buat pun sebagai tanda rahmat yang Allah beri. Tapi Allah berkuasa tak nak buat? Ya, Allah berkuasa nak buat. Kalau kau dah mengakui Allah tu berkuasa, boleh menghidupkan sesuatu biji benih di dalam tanah, lepas tu keluar daripada tanah, kenapa korang boleh tidak percaya Allah Ta'ala tu nanti boleh hidupkan balik kamu yang ada dalam tanah, nanti keluar daripada tanah, nak hidup balik semula. Sebagaimana Allah Ta'ala boleh buat pada tumbuh-tumbuhan itu. Sepatutnya jika kamu dah mengakui Allah berkuasa menghidupkan tanam-tanaman yang kamu tanam, keluar hasil, macam tu juga kamu sepatutnya kena mengakui Allah boleh menghidupkan balik orang yang dalam tanah, hidup balik nanti semula dan keluar daripada tanah. Macam biji benih tu keluar. Kita nampak tak bijaksananya Allah Ta'ala ni dalam mengemukakan bukti. Dalam masa yang sama, sebenarnya Allah nak menunjukkan kepemurahannya, rahmatnya Allah Ta'ala ni. Walaupun Allah ancam nak buat, tapi Allah Ta'ala tidak buat. Sebagai tanda rahmatnya kepada manusia tersebut. Tapi mereka berubah juga tak? Mereka nak beriman tak kepada Allah? Mereka nak mentauhidkan Allah tak? Kan? Okay, kita dah faham ayat nombor 63, 64 dan 65. Jadi tuan-tuan nampak tak perkaitan tanam-tanaman ni dengan hari kebangkitan? Sudah jelas ya tentang tanaman-tanaman ni. Sebab mungkin kita tak nampak relevannya isu tanam-tanaman dengan nak membuktikan adanya hari kebangkitan. Tapi Alhamdulillah pada pagi ini Allah telah mengukuhkan lagi kepada kita, rupa-rupanya pada tanam-tanaman ni ada kaitan tentang kita dihidupkan balik nanti di hari akhirat. Ya tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan faham ayat ni, tuan-tuan pula jenis orang yang suka bercucuk tanam, memang iman kita akan selalu ingat ayat-ayat macam ni. Cuba tuan-tuan tanam. Buat kan, insya-Allah. Ambil balik ayat ni, kita akan nampak kebesaran Allah. Bangun-bangun pagi tengok, dah keluar daun ya. Dia dah keluar bunga ya. Panjang dah. Macam saya memang ada tanam bendi, ada sikit. Kan. Yalah, untuk kita tak ada kerja apa-apa, PKP ni kan, bercucuk tanam lah, ya. Tapi kita nampak kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, masya-Allah. Okey, jelas ya tuan-tuan ya. Okey, saya nak tunjukkan tuan-tuan dengan lebih jelas lagi hadis Nabi. Sebenarnya memang Nabi ada tunjuk tentang ni, tentang tanah tu kan. Saya tunjukkan nota tambahan jap.
Mana ayat dia? Okey. Tuan tengok dekat sini. Tuan pun dah biasa dengar dah hadis ni. Okey, tuan tengok ya. Tuan nampak tak nota yang saya paparkan ni? Saya kena bagi jugalah hari ni nota. Ini sebenarnya adalah nota lama. Lama sangat nota ni. Nota ni sewaktu saya bentang di Tadabbur Center dulu. Tapi saya macam saya bagi juga bagi pada tuan perempuan. Okey, macam ni. Kita nak cari jawapan dia. Apa hubung kait tanaman dengan bangkit daripada kubur? Okey, kalau kita baca ayat Quran, saya ambil satu contoh je. Surah Fatir, okey, surah Fatir kalau kita baca dekat sini. Sekejap ayat nombor 9 kan. Allah Taala cerita tentang macam mana kita nak hidup. Jadi kalau kita baca dekat sini, ayat dia Allah Taala mengatakan, saya pergi pada terjemahan dia terus Allah Taala kata, Allah jualah yang menghantarkan angin. Lalu angin tu nanti dia akan gerakkan awan. Lepas tu awan tu dia akan pergilah dekat mana negeri-negeri yang mati yang perlukan air hujan. Awan ni maksudnya dia mengandung air hujan lah. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Kami hantar angin. Angin tu pula dia gerakkan awan. Sebab apa? Sebab awan ni Allah Ta'ala telah tugaskan dekat mana dia akan tumpahkan, dia akan jatuhkan air-airnya itu. Kemudian kami halakanlah awan tu ke negeri yang mati, negeri yang tandus, gersang, tak ada tanam-tanaman. Lepas tu air hujan tu turun, daripada awan tadi turun, hidupkan bumi tadi yang mula-mulanya mati. Betul. Lepas tu hidup dengan air tadi. Lepas tu hujung tu Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata, kadzalikan nusyur. Tuhan kata, macam tu jugalah nanti manusia dibangkitkan. Apa maknanya? Maknanya Allah Ta'ala kata, macam mana kita nak hidup nanti di hari akhirat sedangkan kita dah ada di dalam tanah. Cara dia Allah hidupkan macam mana Allah Ta'ala hidupkan tanam-tanaman, pokok-pokok tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam tanah. Sama je. Kalau tanam-tanaman tu kita perlu siram dengan air, nak hidupkan dia, macam itulah nanti Allah Ta'ala akan siram kepada mayat-mayat yang ada dalam tanah tadi. Hiduplah dia nanti di hari akhirat. Sebab itu, lepas kita baca ayat 65 ni, kita masuk ayat pasal air pula untuk minum. Jadi apabila kita minum air, kita teringat fungsi air nanti di hari akhirat untuk apa. Air untuk hidup masa dekat dunia untuk kita hidup. Tetapi nanti di hari akhirat, air itu digunakan untuk hidupkan kita juga untuk hidup semula di hari akhirat. Okey, untuk kukuhkan lagi kita tengok hadis ni. Sabda Nabi SAW yang bermaksud. Okey, Nabi kata jarak antara dua tiupan sangkakala ada 40. Kemudian Allah menurunkan air hujan dari langit. Lalu mereka yang mati tu hidup semula macam sayur-sayuran tumbuh subur. Nampak tak perkaitan dengan ayat kita baca 63 sampai 65 tadi? Okey. Lepas tu Nabi SAW menerangkan macam mana mereka hidup. Nabi kata yang bermaksud tidak ada sesuatu pun daripada tubuh manusia yang kekal ketika dia mati melainkan satu tulang. Ada satu tulang ni manusia akan hidup daripadanya, iaitu tulang ekor ataupun tulang koksik, istilah sains dia. Daripada tulang itulah semua makhluk akan disusun kembali pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Tulang apa? Tengok tulang ni. Tulang ni nanti ada di belakang setiap daripada kita. Kalau kita meninggal, tulang ini dia tidak akan dimakan oleh tanah, dia kekal. Tapi kalau tulang tangan kanan, tulang tangan kiri, tulang belakang kita, tulang muka kita, semua akan hancur, dimakan oleh tanah. Tapi ada satu tulang yang dia tidak dimakan oleh tanah. Daripada tulang inilah, kata Nabi tadi, air hujan akan menimpa kepada tulang ini yang satu ni. Dia sama macam biji benih tulang ni. Kalau tengok yang gambar yang hitam-hitam sikit ni adalah biji benih.
Sama macam tulang kita. Lebih kurang je biji benih dia punya besar, dia halus dia. Sebab tu kalau tuan-tuan biasa tanam macam benih yang kita nampak besar sikit macam benih kacang, kan dia besar sikit dia punya benih tu. Dia sama bentuk macam tulang kita. Macam itulah Allah Ta'ala nak hidupkan kita nanti di hari akhirat. Barulah kita dapat mengetahui kenapa Allah Ta'ala sebut tentang tumbuh-tumbuhan dekat ayat 63-67 ni. Apa kaitan nak membuktikan hari kebangkitan? Sangat-sangat berkaitan. Sebab apa? Macam mana tumbuh-tumbuhan ni hidup, macam tu jugalah kita akan hidup nanti di hari akhirat. Itulah yang saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan tentang hikmah penyebutan tumbuh-tumbuhan pada ayat 63 sampai 65. Saya harap semua jelas. Jadi kita terus pergi kepada ayat nombor 66 sehingga ayat nombor 67. Tapi tak habis lagi pasal makanan. Ada ayat 66 dengan 67 ni, dia masih lagi cerita tentang bentuk ancaman tadi. Okey, ayat 66-67 ni dalam nota dia tak ada. Dia tak ada ayat tu. Saya tertinggal ayat dia. Tapi terjemahan dia ada. Jadi saya minta tuan-tuan dan puan tolong tuliskan. Letakkan ayat 66-67 ni. Ayat dia apa? Ayat dia yang ni. Ayat dia yang ni. Tolong tuliskan dekat nota tu. Saya tertinggal sebenarnya. Okey, ayat dia ini. Ayat 67 dengan 66 dengan 67 ayat dia yang ini ya. Ni ayat dia ni. Tolong tulis dekat nota tu. Ayat 66 tu bunyi ayatnya adalah Inna lamughramun. Inna lamughramun. Ini ayat dia. Okey, ayat 66 ni dia adalah perincian kepada hasil tercengang tadi tu. Kalau ayat nombor 65, Allah Ta'ala kata, kamu akan jadi kehairanan. Kamu akan jadi tercengang, hairan. Tengok, kenapa tumbuh-tumbuhan tu tak hidup? Kenapa yang ditanam tak keluarkan hasil dia? Itu ayat nombor 65 tadi. Kamu akan tercengang. Lepas tu Allah perincikan lagi nak menunjukkan, Allah nak mengukuhkan lagi, nak menambahkan lagi suasana tercengang tadi tu. Allah Ta'ala kata ayat 66, Inna lamughramun. Kamu itu kata Allah akan jadi tercengang, kehairanan. Lepas tu kamu akan jadi apa lagi kata Allah? Inna sesungguhnya kami. La benar-benar. Lamughramun menanggung kerugian. Ayat 66 ni dia menjelaskan lagi tentang selepas kamu nampak, kamu dapati tanam-tanaman tu dia tak keluarkan hasil, bukan sekadar kamu jadi tercengang, kehairanan. Ayat 66 kata, kamu akan mengatakan kepada diri kamu, aku ni betul-betul rugilah. Kamu akan mengatakan kamu telah kerugian. Kerugian apa? Ialah tuan-tuan, rugilah. Kan? Dah keluar kos nak beli biji benih, betul tak, nak upah orang untuk bajak tanah, korek tanah, upah orang buat batas ke, upah orang untuk jaga, nak kena bajanya, nak kena siram lagi, kos air lagi, betul tak? Kan? Nak beli cangkulnya macam-macam. Kan, nak kena beli polybag dia lagi, beli tanah dia lagi, tuan-tuan, bukan murah tuan-tuan. Baja lagi, kan, tunggu punya lama, tiba-tiba tak keluar hasil, kau akan cakap kata Allah, Inna lamughramun, sesungguhnya kami benar-benar menanggung kerugian. Kan, dah keluar banyak kos dah, masa dah, tak keluar hasil, kau akan merasa dalam keadaan yang benar-benar kerugian. Okay, itu Allah Ta'ala cerita. Tuan-tuan dapat tak penghayatan dia? Cuba tuan-tuan tanam. Tuan tak akan dapat lagi rasa ayat ni. Masya Allah. Okay. Lepas tu ayat nombor 67. Allah Ta'ala cerita lagi. Apa lagi yang kamu akan rasa? Apa akan terjadi lagi kepada kamu? Bukan sekadar kamu rasa kamu berada dalam kerugian.
Allah kata bal. Bal tu maksudnya bahkan. Bahkan nahnu, kami, mahrumun, berada dalam keadaan hampa. Mahrum ni maksudnya kita tak dapat apa-apa hasil dia. Dah lah rugi. Lepas tu tak dapat apa-apa lagi. Langsung tak dapat apa-apa. Rugi tu satu. Lepas tu langsung tak dapat apa-apa. Bal nahnu mahrumin. Kalau rugi, kalau ada hasil sikit, satu pokok, dua pokok, tak apa. Tak. Bal nahnu mahrumun. Tetapi kamu tidak dapat sebarang apa pun. Apa pun tak dapat manfaat. Ayat 66 dan ayat nombor 67. Saya harap tuan-tuan jelas ya. Apa maksud bal nahnu mahrumun. Tetapi Allah Ta'ala buat tak? Allah Ta'ala buat tak seperti apa yang Allah Ta'ala ancamkan ni? Okey, kita tengok apa ulasan Al-Imamu As-Sa'di. Kita tengok satu nota penuh. Okey, tuan-tuan dah tulis ya ayat dia. Okey. Kita tengok apa ulasan Al-Imamu As-Sa'di. Kata Al-Imamu As-Sa'di dalam taksirnya As-Sa'di, dia kata apa? Dia kata kamu akan menyesali apa yang telah terjadi kepada kamu sehingga kamu akan hilang kebahagiaan, hilang kesenangan, hilang kegembiraan kamu. Setelah itu kamu akan mengatakan sesungguhnya kami ini benar-benar hampa, iaitu sesungguhnya kami telah ditimpa musibah yang membinasakan kamu. Kemudian selepas itu kamu akan tahu dari mana sebenarnya kamu datang dan kerana sebab apa kamu ditimpa musibah. Okey, maksud dia ayat 66 sampai 67 ni Allah nak menunjukkan bagaimana kesedihan, kehampaan kamu kalau kami tidak keluarkan apa-apa hasil yang kamu tanam. Kamu akan rasa kerugian, kamu tanggung kerugian, lepas tu kamu langsung tak dapat apa-apa hasil. Okey, dalam masa yang sama sebenarnya Allah Ta'ala nak kaitkan tentang tentu ada sebab. Kenapa kamu tak dapat hasil? Jelas tak? Dalam masa yang sama, tujuan utamanya nak menunjukkan Allah Ta'ala boleh buat. Dia ada kekuasaan untuk dia buat. Dalam masa yang sama, seperti kita sebut tadi ada kaitan tentang hari kiamat. Maka habislah tentang ayat 63 sampailah ayat nombor 67. Okey, dah selesai? Dah boleh faham kan? Okey. Ada pertanyaan tak sebelum kita lanjutkan lagi? Okey. Kita teruskan dengan ayat 68 dengan ayat nombor 69 terlebih dahulu. Okey, ayat 68 dengan 69 ni dia Allah Ta'ala sebut pula tentang sumber minuman. Tentang sumber minuman. Tadi dah ada makanan. Makan saja tak cukup. Kena ada air. Maka Allah kemukakan tentang rahmatnya Allah datangkan air. Tapi apa perkaitan air ni dengan hari kebangkitan? Tadi saya dah sebut dah ya. Air semasa kita hidup dekat muka bumi ni, air ini kita gunakan untuk minum sebab kita nak hidup di atas muka bumi. Nanti di hari akhirat, untuk hidupkan balik manusia itu di hari akhirat, maka Allah Ta'ala akan turunkan air hujan yang menimpa tulang-tulang yang ada di dalam tanah tadi. Maka hiduplah manusia itu nanti di hari akhirat. Okey, dia ada persamaan dia. Okay, kita lihat ayat 68. Allah Ta'ala mengemukakan buktinya. Afara'aytumul ma'alladhi tashrabun. Allah Ta'ala kata, tidakkah kamu melihat, kamu tak tengok ke, kamu tak perhatikan ke? Al-ma' iaitu air, allazi tashrabun, yang kamu semua, yang kalian, yang kamu telah minum tu.
Allah Ta'ala kata, kamu tak perhatikan ke air yang kamu selalu minum tu? Okay, kenapa? Kenapa dengan air tu? Okay, air tu kata Allah, Aantum anzaltumuhu, adakah kamu yang menurunkannya? Allah Ta'ala tanya, adakah kamu yang menurunkannya daripada mana? Minal muzni. Muzni maknanya dari awan. Okey, dari awan. Maksudnya air hujan lah. Turun dari langit. Allah Ta'ala kata, kamu ke yang turunkan air dari awan tu? Am nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya air itu daripada awan? Cuba jawab, kata Allah. Siapa lagi yang buat? Sudah tentu mereka akan kata, Allah. Tak ada siapa lagi yang boleh turunkan air daripada langit tu, daripada awan tu, melainkan Allah. Air itulah yang kamu selalu minum untuk kamu hidup di atas muka bumi tu. Ini menunjukkan bahawa Allah tu berkuasa. Okey, untuk mendatangkan air itu untuk kamu hidup. Okey, mari kita baca apa kata ulasan Asy-Syanqiti dalam tafsir Adwa'ul Bayan. Okey, dia kata ayat yang mulia ni mengandungi kurniaan yang sangat agung yang telah Allah berikan kepada makhluknya, iaitu dengan adanya air yang mereka minum. Datangnya air itu yang mereka minum tadi merupakan tanda ataupun bukti daripada tanda-tanda kebesaran Allah dan sempurnanya kekuasaan Allah dan betapa perlunya makhluk itu kepada Allah. Makna lain dia kata, tidakkah kamu memperhatikan air yang telah kamu minum, yang selama ni kamu tidak pernah mengabaikan air itu walaupun sekejap. Kamu mesti nak kena cari air itu. Jika kami nak hilangkan air itu, tentu kamu akan binasa dalam masa yang sekejap saja. Ini adalah ulasan daripada Al-Imam Asy-Syanqiti untuk terangkan kita tentang ayat 68 dan 69 ni. Jadi kita semua sedia maklumlah tentang ayat ni kan. Maknanya air yang kita minum selama ini ada bukti menunjukkan Allah itu berkuasa. Kita tidak boleh satu hari kita tidak minum air. Kita mesti nak kena cari air. Tetapi selama ni kita sedar tak? Air yang tak pernah berpisah dengan kita untuk kita minum, rupa-rupanya datangnya daripada Allah. Ya, datangnya daripada Allah. Air untuk kita hidup. Syukur banyak-banyak pada Allah. Ada air untuk kita minum. Cukup, bahkan kadang-kadang berlebihan lagi. Okey. Kemudian kita pergi pada ayat nombor 70. Okey. Kita tengok ayat nombor 70 ya. Okey. Nanti kita baca balik ulasan ni. Okey, kita dah sebut dah tadi. Okey, kita terus pergi kepada ayat nombor 70. Okey. Kalau kita nak kukuhkan lagi, okay, sebentar je ya. Okey, kalau kita nak kukuhkan lagi, nak mantapkan lagi ayat nombor 68 sampai 69 tadi, kita boleh baca dekat baca dekat suratul Hijr ayat 22 dengan ayat nombor surah An-Nahli ayat nombor 10. Ayat nombor 10 kita akan dapat kukuhkan lagi. Kalau nak kukuhkan juga ayat ni, kita boleh ambilkan juga ayat surah Al-Mul, ayat terakhir sekali tu, ayat nombor 30 Al-Mul kan, boleh juga dijadikan dalil untuk mengukuhkan tentang Allah lah sumber datangnya air ni. Okay, kalau bukan dari Allah, tentu kita tak hidup dah di atas muka bumi ni. Sebab apa? Nak hidup perlu ada air. Air itu datangnya dari Allah. Maknanya tuan-tuan,
tidak ada sedikit ruang pun tiada kaitan dengan Allah. Kita hidup pun dari Allah. Hidupkan Allah, hidupkan kita. Duduk pula atas muka bumi dia. Makan rezeki dia. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, ayat 70. Okey, ayat 70 Allah memberikan ancaman. Dia setiap daripada Allah sebut tentang bukti-bukti tadi, Allah akan sebut dia ancaman dia setiap hujungnya. Dalam masa yang sama, Allah nak mengingatkan tentang pengakhiran bagi setiap sesuatu yang Allah jadikan. Dalam masa yang sama, dia jadi ancaman. Allah mengancam apa? Allah mengancam dari sudut sumber air tadi yang kamu nak hidup tadi. Maknanya Allah nak ancam, kamu boleh mati kalau kamu tak ada air. Tapi kita lihat bagaimana Allah memberikan bentuk ancamannya, ayat 70. Allah Ta'ala mengatakan, lau nasha'u. Sama macam ayat nombor berapa tadi? Ayat nombor 60, ayat nombor 65 kan? Sama kan? Lau nasha'u. Sama je. Lau nasha'u. Kalau kami kehendaki, kata Allah. Kalau kami nak buatlah, kata Allah, ja'alnahu. Kami akan jadikannya. Hu tu dia kembali kepada air yang diminum tadi. Kami akan jadikannya. Nya tu maksudnya air tadi. Air yang Allah Ta'ala turunkan daripada muzni tadi. Daripada awan. Kami boleh jadikannya air itu ujajan. Ujajan ni maksudnya air tu jadi masin. Air tu asalnya tawar daripada langit. Daripada awan, Allah boleh tukar dia jadi masin. Maksudnya air tadi asal-asalnya boleh diminum. Tapi Allah Ta'ala mengancam. Allah Ta'ala buat ugutan. Kami boleh je. Kalau kami nak tukarkan air tadi yang turun tu, kau tak boleh minum. Adakah kau minum untuk hidup, kami boleh tukar dia menjadi masin, kata Allah. Falaula tashkurun. Maka mengapa kamu tidak mahu bersyukur? Maksudnya Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala tak buat pun air itu. Boleh, tapi Allah boleh buat tukar jadi masin, tapi Allah Ta'ala tak buat pun. Tapi kenapa kamu tak bersyukur? Kenapa kamu tak mau jadi mensyukuri Allah dalam bentuk kamu mentauhidkan Allah? Kenapa kamu tidak mahu menjadi orang yang bersyukur, mengenang budi atas jasa baik Allah Ta'ala tu dengan terima dakwah Nabi? Kan? Kenapa kamu tidak mahu bersyukur itu dalam kamu mengenang budi dengan kamu mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Rasul itu? Kenapa? Kenapa kamu tidak mahu bersyukur? Sedangkan Allah Ta'ala boleh buat air itu tukar menjadi masin. Jadi kalau kita baca dekat huraian tu, apa kata Ibnu Kathir? Ibnu Kathir kata, air itu Allah bertukar menjadi masin sangat pahit, sebab kamu tak boleh nak minum, sampai tumbuh-tumbuhan pun tak boleh nak dihidupkan dengan air tersebut. Okey. Sekarang ni tuan-tuan dan puan, cuba tuan-tuan perhatikan baik-baik. Apa perbezaan ayat 70 ni? Kita tengok pada ayat ni. Saya tengok nota satu lagi ya. Okey, saya tunjukkan nota ni. Okey, cuba tuan-tuan lihat, perhatikan baik-baik. Nampak ya dekat nota depan ni? Okey. Sebentar saya minta maaf sebab nota ni ada nota yang sangat lama. Okey, jadi tapi masih boleh digunakan. Okey, nota ni cuba tuan-tuan tengok nota yang saya paparkan ni, cuba kita lihat perbezaan ayat 65 dengan ayat nombor 70. Ayat 65 ni dia pasal tumbuh-tumbuhan tadi. Tapi ayat 70 pasal air. Dia ada persamaan dekat depan dia. Lau nasha'u. Ayat 70 pun ada. Lau nasha'u. Yang ketiga ni pun sama juga. Ja'alnahu. Tapi ada beza kat mana? Ada beza waktu Allah sebut tumbuh-tumbuhan ni, Allah ada guna huruf lam. Dekat air tadi 70 ni Allah tak guna huruf lam. Nampak tak beza dia?
Ternampak beza dia kan? Beza dia dekat sini. Dekat sini dia tidak ada huruf la. Dia tidak ada la. Kan? Maksud dia adalah kenapa ketika Allah sebut pasal Allah buat ugutan, ancaman pasal air, Allah tak gunakan huruf la, mengukuhkan. Tapi kenapa Allah guna huruf lam dekat sini pada tumbuh-tumbuhan? Apa rahsia dia sebenarnya? Kalau kita baca terjemahan, kita mungkin tak perasan. Tapi kalau kita perhatikan ayat by ayat, kita tengok ada perbezaan. Kenapa ada tak nampak perbezaan di sini? Okey, jelas ya? Okey, kenapa? Kenapa ketika Allah membuat ancaman tentang tumbuh-tumbuhan yang Allah boleh tukar dia menjadi tidak keluar hasil, dengan ketika Allah memberi ancaman dan ugutan pasal air, Allah boleh tukar dia menjadi masin? Apa beza dia? Okay, kita tengok sekejap dekat yang ni maklumat ni. Sekejap ya. Okey. Okey, kenapa tuan-tuan perempuan? Agak-agaknya kenapa? Okey, tuan-tuan tulis dekat nota tu. Okey. Apa bezanya? Begini. Kenapa dikukuhkan tentang makanan daripada air? Jawapan yang pertama adalah nak menunjukkan bahawa fungsi makanan ini sendiri dia lebih utama daripada minuman ni. Dia nak menunjukkan bahawa sumber kepada makanan tu lebih kuat daripada air itu. Itu yang pertama. Sebab ada pengukuhan dekat situ. Jelas ya? Okey, nombor 2, kata para ulama, kenapa ada peletakan huruf lam pada ayat nombor 65? Maka kata para ulama yang kedua, nak menunjukkan bahawasanya pada bab menanam, manusia ni dia terlibat sama dalam menanam. Kan, sebab mereka yang tanam benih tu. Tetapi pada bab air, manusia ni dia tak terlibat, memang tak terlibat langsung. Sebab air hujan turun ni, tak ada siapa yang buat air hujan tu turun. Memang Allah Ta'ala turunkan daripada dia. Tapi kalau bab makanan, manusia ni kan berusaha menanam benih tu, membajak tanah tu. Jadi, apabila Allah gunakan huruf lam ni, nak mengukuhkan tentang bahawasanya, tuan faham tak? Maksudnya ugutan tu kena bagi lagi kuat lagi. Sebab mereka ni berusaha juga nak tanam tu. Tapi kalau pada bab air, manusia tak terlibat langsung. Maka ugutan tu tidak sekuat nak mengugut pada bab makanan. Sebab tu Allah letak huruf lam tu. Lam tu maksudnya ugutan yang lebih kuat lah. Sebab tu dikukuhkan huruf lam tu. Okey. Yang ketiga, antara sebab dan musababnya nak menunjukkan bahawasanya kalau Allah Ta'ala rosakkan tanam-tanaman tu, manusia dah tak ada pilihan lain dah. Faham tak? Maksudnya Allah ugut dengan lebih kuat pada bab makanan ni sebab kalau tumbuhan tu dah tak keluar hasil, mereka dah tak ada alternatif dah. Sebab itulah sumber makanan dia. Tapi kalau dalam bab air, kalau air hujan tu Allah tukar dia menjadi masin, mereka ada alternatif lagi nak cari air tu. Itu di antara ulasan yang dibuat oleh para ulama. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi itulah beberapa penjelasan dia. Kerana pasti ada sebab. Kenapa Allah letak huruf lam pada ayat 65, Allah tak letak pada huruf ayat 70. Maknanya mengugut itu lebih kuat pada ayat 65 pada bab makanan, pada tumbuh-tumbuhan itu berbanding ugutan dalam bab air. Itulah di antara sebab dan musababnya. Wallahu ta'ala a'lam. Okey. Kita teruskan lagi dengan ayat yang berikutnya. Jadi bab akhir ni, maksudnya bab air ni, saya yakin tuan-tuan dan puan-puan faham. Maksud dia, tuan-tuan dan puan-puan faham apa kaitan
air tadi dengan tumbuh-tumbuhan dengan manusia tadi kan. Sebab air tadi fungsinya untuk apa? Dia dekat dalam hadis tadi tu Allah menurunkan air hujan dari langit. Dia ada kaitan dengan kita nak hidup nanti. Maksud dia begini. Maksud dia kita nanti kalau kita tulang-tulang kita hancur, tulang kita yang tulang sulbi tadi tu, yang koksik tadi tu, tulang itulah macam mana dia hidup, dia ada kaitan dengan air hujan yang Allah Ta'ala turunkan. Tulang itu akan dihidupkan daripada air hujan yang Allah bawa turun. Kalau kita belajar dengan lebih detail, sebenarnya dekat tiupan yang kedua. Maksudnya begini, sebelum Allah Ta'ala nak tiup sangkakala yang kedua, sebelum malaikat Israfil tiup sangkakala yang kedua, Allah akan turunkan hujan terlebih dahulu. Kena dekat tulang yang satu tadi tu, hiduplah kita balik semula. Lepas tu, barulah tiup sangkakala kedua, barulah kita keluar daripada bumi tu. Macam tumbuh-tumbuhan itu keluar ketika mana ia ditanam semasa hidup di muka bumi. Maka sangat berkaitan antara air dengan tanam-tanaman dan dengan kehidupan manusia. Okey, sekarang kita nak tengok satu lagi. Okey, kita tengok pada ayat berikutnya, kita ada waktu lagi. Alhamdulillah, rahmat Allah. Allah permudahkan pembelajaran kita pada pagi ni. Okay, saya nak minta tuan-tuan tengok balik pada muka surat nombor 54 tu. Okay, tengok balik kepada gambar diagram tu. Okay, kita dah belajar, Alhamdulillah kita dah belajar yang gambar ni. Okay, kita dah belajar tentang air tawar, tentang air. Okay. Okay, sekarang kita nak pergi dekat mana? Sekarang kita nak belajar tentang api pula. Kita nak belajar tentang penciptaan api. Okay, soalan saya adalah, cuba tuan-tuan tengok susunan Tuan-tuan tengok susunan dia. Mula-mula Allah cerita tentang manusia hidup. Ini lah paling utama sekali kan. Antara nak cerita tumbuh-tumbuhan, antara nak cerita pasal air dengan api, sepatutnya cerita apa yang patut didahulukan? Cerita manusia hidup lah, betul tak? Kalau ada tumbuh-tumbuhan je, kalau ada air sekalipun kan, kalau ada api sekalipun, tapi kalau manusia tak hidup, tak berfungsi juga. Jadi Allah Ta'ala cerita dulu manusia hidup. Jadi kita dah belajar dekat sini. Cerita tentang manusia tu hidup. Lepas tu nak hidup tu dengan apa? Itu Allah sebut tentang tumbuh-tumbuhan. Lepas tu manusia nak hidup dengan apa? Perlukan air. Nampak tak perkaitan dia? Okey. Cuba kita tengok dekat sini ya. Kita tengok ya. Pada ayat 57 sampai 62, Allah sebut akhir. Allah tadi sebut tentang cipta manusia, Allah sebut ada akhir dia. Nampak tak? Allah sebut ada pasal akhir kan? Waktu Allah cerita tumbuh-tumbuhan, Allah sebut tentang ada akhir dia. Ada akhir dia. Ketika Allah sebut tentang air, Allah Ta'ala boleh musnah air tu. Pengakhiran tu maksudnya kemusnahan. Manusia Allah ancam dia boleh mati. Allah ugut dia dengan boleh binasa mati. Waktu dekat tumbuh-tumbuhan Allah ugut dengan apa? Nanti mereka boleh tumbuh-tumbuhan tu boleh mati, tak hidup. Pada air pun Allah ugut dengan bentuk apa? Nanti akhirnya air tu boleh jadi dah tak boleh guna, dia akan binasa. Lepas tu Allah cerita pasal api. Apa perkaitan api, air, tumbuh-tumbuhan dengan kehidupan manusia? Apa perkaitan dia? Api, air, tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan makanan. Air untuk minuman. Api untuk apa? Siapa boleh kongsikan? Siapa boleh kongsikan apa fungsi api di sini? Kepada air, kepada tumbuh-tumbuhan dengan manusia. Sebelum kita lanjutkan. Ada siapa boleh saya tutup dia punya ni unmute. Mohon maaf. Saya tutup unmute. Okey, tuan dah boleh bersuara dah. Sesiapa nak berikan komentar, semua boleh. Mohon maaf, patutlah. Memberi haba Ustaz. Beri apa? Membekalkan haba. Membekalkan haba untuk Kehidupan. Kalau tak Untuk- ada haba, kita tak boleh hidup.
Okey, ada kaitan juga. Okey, lagi yang lain? Masak makanan. Memasak makanan. Betul. Betul. Sangat bersangkut paut dengan makanan tadi kan. Kalau nak makan, nak masak guna apa? Sangat betul. Tadi pun untuk haba pun betul juga. Sebab haba tu nanti dikaitkan dengan kegunaan api kan. Orang dulu kan, kalau orang Arab kan dia ada musim sejuk kan. Okey, ada kaitan lagi, betul. Maksudnya untuk memasak makanan dan juga untuk masak air lah. Kan tadi ada air tawar turun dari langit. Kan? Maksudnya air tu dimasak. Maka air tu nak masak perlukan api. Tapi kenapa Allah letaklah sekali api tu? Sebab ialah kan manusia boleh hidup tanpa api. Betul tak? Tak ada api pun manusia boleh hidup. Betul Betul, tak? Ustaz. Kan? Sebab tu Allah letak dia di bawah sekali. Sebab tu kita belajar, salah satu ilmu yang kita boleh belajar, kita kena boleh juga melihat sudut kenapa Allah susun yang ni didahulukan, yang itu diakhirkan. Itu pun satu ilmu yang kita boleh menghayati dalam ilmu tadabbur. Kenapa Allah letak hujung sekali api? Kerana api ni dia tidak sepenting pada makanan dan juga pada air. Manusia juga boleh hidup tanpa api. Tapi kenapa Allah letak api dekat sini? Apa berkaitan dengan hari kebangkitan? Itu pun satu soalan lagi. Kan? Tapi untuk hidup dekat muka bumi, kita fahamlah. Api guna untuk masak air. Api guna untuk masak makanan. Okey, jelas tak? Faham Tetapi, waktu kita baca bab api ni, Allah tidak mengugut kita dengan api. Faham tak? Nanti kita akan belajar sekejap lagi. Waktu Allah sebut tentang api, Allah tidak membuat ugutan dengan api. Kalau Allah menyebut tentang sumber makanan tadi, tumbuh-tumbuhan, Allah membuat ugutan. Allah boleh tukar makanan tu jadi tak tumbuh. Pada air, Allah ugut. Air tu Allah boleh tukar dia menjadi masin. Tapi pada api, Allah tidak buat ugutan. Kenapa? Kenapa pada makanan tadi Allah ugut lagi kuat ugutan tu berbanding dengan air? Kalau orang tanya, macam mana kita boleh tahu ugut pada makanan tu lebih kuat? Sebab ada huruf lam dekat situ. La ja'alnahu. Tapi bab api Allah tidak ugut. Kenapa? Lepas tu, kat situ kita cari jawapan. Mesti ada sebab. Okey, mari kita cari jawapan. Kita terus kepada ayat 71 sampai 73. InsyaAllah kita cuba habiskan ayat 71 sampai 73. Okey, terus ke muka surat nombor 67. Okey, tengok ayat nombor 67. Okey, sikit lagi kita baca pasal api. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afara'aytumun narallati turun. Tidakkah kamu melihat api? Api. Sebab apa? Sebab orang Arab zaman dulu memang sangat memerlukan api. Tidakkah kamu melihat api? Api apa? Allati turun, yang kamu nyalakan. Kalau bab makanan tadi, Allah Ta'ala suruh tengok makanan yang kamu makan. Air tadi, apa yang kamu minum. Api tadi, apa yang kamu nyalakan. Okey. Lepas tu Allah Ta'ala menyebut tentang sumber api tadi. Kalau makanan tadi, Allah sebut sumbernya Allah yang tumbuhkan. Kalau air tadi, Allah yang turunkan. Tapi pada api ini, Allah menyebut sumbernya dari mana. Kalau api bukan Allah hidupkan. Betul tak? Kalau tumbuhan, Allah yang tumbuhkan. Kalau air, Allah yang bawa turun. Maka pada api, Allah sebut tentang sumber api. Faham maklumat tentang sumber api ni? Nanti kita akan kaitkan dengan ayat lain pasal surah Yasin yang ada menyebut tentang pokok hijau. Okey, kita lihat Allah Ta'ala kata, Antum, kamu ke? Adakah kamu?
Ansya'tum syajarataha, yang menumbuhkan pokok kayunya. Maksud dia kat sini, Allah nak menyebut tentang sumber api itu daripada pokok kayu. Dekat sini. Maknanya orang dahulu sumber nak keluarkan api tu daripada pokok kayu. Dia sama macam surah Yasin yang Allah Ta'ala tanya tentang pokok hijau tu. Akhdari nara tu kan. Dia ada kaitan dengan ayat nombor 72. Jadi Allah Ta'ala tanya, korang ke yang datangkan sumber api yang korang nyalakan tu, yang sumber api tu datang daripada pohon kayu? Am nahnul munsyi'un, atau kami yang tumbuhkan pokok kayu tu? Dekat sini pun kali yang keempat ni pun memang tak boleh jawab dah. Sebab mereka tahu sangat dekat api tu. Kalau tuan-tuan sempat hidup zaman dulu yang memang hidupkan api dengan pokok, dengan batang kayu, lagi dapat rasa ayat ni kan. Zaman sekarang tekan switch je. Dapur induction kan. Dapur macam mana? Tekan elektrik, tekan tit, tak nampak api dah. Api tu dah tak nampak. Kalau zaman-zaman dulu ni kan, belah pokok kayu. Tapi api tu pun api yang lain. Kalau orang dulu lagilah kan, dia gesek-gesek dekat pokok kayu tu, keluar api. Cuba tengok balik kisah-kisah orang dulu. Untuk kita ada penghayatan pada sumber api ni, nak faham ayat ni. Jadi maknanya Allah bagi tahu, korang ke yang datangkan sumber api tu, yang daripada pokok kayu tu, ataupun kami yang tumbuhkan. Okey, jelas tak ya? Okey. Jadi Ibnu Katsir dia ulas. Dia kata, kenapa dengan pokok kayu tu? Dia kata, kamu yang berusaha untuk menyalakan api dari batang kayu dan pangkalnya dengan menggesek-gesek. Allah Ta'ala kata, bahkan kamilah yang jadikan pohon kayu tu berada di tempatnya. Kata Ibnu Katsir, orang Arab, dia ada dua jenis pokok yang datangnya sumber api. Salah satunya dia panggil al-magh, dan satu lagi adalah al-afar. Dua pokok ni, kalau diambil dahan dia yang masih hijau, digosok, maka akan keluarlah api daripada dua pohon kayu tersebut. Ayat ni sepatutnya kita kena buat praktikal ni. Kita kena buat praktikal. Kena cari pokok kayu itu, kita kena gesekkan untuk dapat penghayatan ayat nombor 71-72 ni. Okey, dah jelas ya? Faham kot sebab semua orang tahu kan dulu macam mana nak keluarkan sumber api tu. Okey. Apa perkaitan api ini dengan hari kebangkitan? Perkaitan dia dari sudut kekuasaan Allah Ta'ala lah. Saya nak tanya, siapa boleh jawab? Apa perkaitan sumber api daripada pohon kayu dengan hari kebangkitan? Kalau kita sebut tumbuh-tumbuhan tadi, sebab kita memang tumbuh-tumbuhan dalam tanah. Kita dalam tulang dalam tanah. Keluar macam tumbuh-tumbuhan. Kalau air tadi, fungsinya untuk menghidupkan benda yang dalam tanah, sama macam kita dihidupkan dengan air. Tapi pada bab api, apa perkaitannya dengan membuktikan hari kebangkitan hidup semula? Neraka, Ustaz. Neraka. Api neraka. Okey. Api neraka itu nanti pada ayat nombor 73. Sekarang kita pergi ayat 71-72 dulu. Api neraka tu dia ada kaitan pada ayat 73. Tapi ayat 71-72, apa perkaitan dia? Sama jawapan dia dengan surah Yasin. Yang Allah Ta'ala kata pohon hijau. Kita ingat tak surah Yasin tu? Yang pohon hijau. Ayat dekat sekali. Ayat nombor ni. Dan surah Yasin, dia duduk pada ayat nombor 80. Kalau kita rujuk ayat nombor 80 surah Yasin tu, dia sama macam ayat nombor 71-72.
Ayat nombor 80 surah Yasin kan Allah Ta'ala kata, Allazi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara fa'idha antum minhu tuqidun. Ayat nombor 80 surah Yasin surah 445. Allah Ta'ala kata, Tuhan yang telah menjadikan api daripada pohon-pohon hijau bagi kegunaan kamu. Allah kata, api daripada pokok-pokok hijau, api tu kamu gunakan dia. Kamu selalu nyalakan dia daripada pohon-pohon itu. Dia sama macam ayat 7172 ni. Sama je. Apa kaitan dia? Kita masih ingat lagi tak? Tak ingat dah? Masih ingat tak apa perkaitan dia dengan hari kebangkitan? Kita nak cari relevan ni. Takkan tak ada kaitan. Kan kita sebut tadi ayat tu duduk dalam kelompok membuktikan hari kiamat. Perkaitannya di mana? Kalau pasal neraka tu betul. Tapi itu nanti ayat 73. Ini ayat 7172. Okey, tak apa. Saya ulang baliklah. Tuan-tuan tahu ni sebenarnya. Okey. Begini. Kalau tuan-tuan dapat jawapan ni, dapatlah jawapan ayat 80 surah Yasin tu. Okey, begini. Tuan-tuan dah lupa surah Yasin Okey. Maksudnya begini. Api, lawan dia apa? Lawan kepada api tu apa? Air. Okey. Pohon hijau, dia nak hidup dengan apa? Air. Dia dengan air. Okey, betul. Dia dengan air. Maksudnya, pohon hijau tu dia ada air. Tiba-tiba kita gesek, gosok, pusing, gesek, tiba keluar api. Maknanya, sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi tahu. Api lawannya adalah air. Air itu berada di pohon hijau. Macam mana lawan api boleh terpadam dengan air? Air itu berada di pohon hijau. Tapi kenapa boleh keluar juga api daripada pohon hijau itu yang dia sebenarnya mengandungi air? Tuan-tuan faham tak maksud dia? Maksud dia Allah nak bagi tahu tentang benda yang mustahil, benda yang lawan. Sebab ketetapan api memang salah satu fungsi nak padam dia dengan air. Tetapi kenapa boleh hidup juga api tu daripada pohon hijau tu? Kuasa Allah, Ustaz. Ya, memang kuasa Allah Ta'ala. Maknanya Allah Ta'ala ni nak, kenapa Allah letak last sekali kan? Ada sebab ni juga. Sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi tahu. Benda yang impossible ni, yang korang, yang pada ayat-ayat sebelum ni ingat tak yang mereka tanya sampai kan? Sebab kenapa mereka tak percaya adanya hari kebangkitan tu? Sebab mereka rasa mustahil. Rasa mustahil dah tulang-tulang tu hancur boleh hidup balik. Jadi Tuhan kata seolah-olahnya mustahil apanya? Engkau tengok contoh api yang kau selalu nyalakan tu kan. Engkau selalu gunakan itu. Mustahil dia boleh hidup api tu daripada air. Sedangkan air tu fungsinya untuk padam api tu. Tapi maksud air tu nak dikatakan dekat mana? Dikaitkan dengan pohon hijau tersebut. Jelas? Faham tak maksud dia? Maksudnya tak ada yang mustahil bagi Allah, Ustaz. Ya, tak ada yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Pada contoh, Yang api. Api tu boleh hidup daripada pokok yang hijau tu. Ya, daripada pohon yang hijau tu. Benar. Okey. Betul. Jazakumullahu khairan katsira. Dekat situ. Ulasan ini boleh diguna pakai sama macam ayat nombor 80 dalam surah Yasin. Okey. Kemudian, ni saya dah buatlah surah Yasin tu. Adalah dekat nota tu. Okey, kita pergi ayat 73 penutup dia. Ayat 73, Allah Ta'ala tak buat ancaman pun pasal api tu. Maksudnya Allah tak kata pun, kalau kami kehendaki, kami boleh padam api tu. Tak ada pun. Tetap faham tak maksudnya? Maksudnya Allah Ta'ala tidak mengugut pun.
untuk menghapuskan api yang mereka guna untuk hidupkan api tu, Allah tak ugut pun api tu boleh padam. Kenapa? Apa sebab dia tidak ada ugutan untuk padamkan api tu? Seperti mana Allah mengugut tanam-tanaman tu boleh tak keluar hasil. Allah Ta'ala mengugut air tu boleh tukar jadi masin. Tapi kenapa Allah Ta'ala tidak mengugut pada api? Yang mereka nyalakan tu Allah boleh padam. Okey, kita baca dulu ayat ni, nanti kita beri jawapan dia. Okey, ayat 73 Allah menyebut api tu siapa sebenarnya yang boleh gunakan. Allah kata, nahnu ja'alnaha tadhkirah. Allah Ta'ala kata apa? Kami jadikan api tu sebagai peringatan. Nampak tak dekat sini? Allah tak buat ugutan. Tapi Allah jadikan api tu untuk peringatan. Ingat, api yang kau nyalakan tu, ingat, api tu ada kaitan api di hari akhirat. Itu yang ada yang jawab tadi. Dia ada kaitan dengan api neraka. Betul. Ayat 73 ni Allah kata, kami jadikan api itu sebagai tazkirah. Makna dia apa? Kata Ibnu Katsir, maknanya peringatan tentang kewujudan api neraka. Maknanya api yang kau nyalakan tu untuk memanaskan makanan minuman korang, dia sebagai peringatan kepada korang bahawa nanti di hari akhirat ini juga akan ada api pusinya untuk memanaskan. Allah peringatkan. Jelas tetapi Allah tak sebut pun api tu boleh dipadamkan pada ayat 73. Maknanya apa? Nak menunjukkan bahawa api neraka tu akan padam tak? Jawapannya, api neraka itu tidak akan padam. Sebab itu Allah tak mengugut tentang Allah tidak membuat ugutan api yang mereka nyalakan daripada pohon hijau tu boleh Allah Ta'ala padamkan. Kenapa Allah Ta'ala tak nak sebut ada pengakhiran kepada api tu? Api tu boleh dipadamkan kerana Allah Ta'ala nak bagi tahu bahawa api yang ada di hari akhirat itu, api itu tidak akan terpadam buat selama-lamanya. Tuan-tuan jelas tak apa yang saya sampaikan? Faham Dapat tangkap tak? Dapat kan? Jelaskan. Tuan faham tak soalan saya tadi itu? Faham kan? Okey. Api Faham? neraka tak Ustaz? Api neraka lah. Api neraka lah. Maksud dia, soalan dia adalah, maksudnya macam ni. Soalan dia adalah, soalan dia adalah macam ni. Kenapa tidak disebutkan pada perkara api tadi Allah Ta'ala nak padamkan? Kalau macam tumbuh-tumbuhan, Allah ugut dengan lau nasha'u laja'alnahu hutama. Allah ugut tanam-tanaman tu Allah boleh jadikan dia tak keluar hasil. Pada bab air diminum tadi, Allah mengugut air itu Allah Ta'ala boleh hapuskan daripada asalnya tawar menjadi masin. Jelas tak? Tapi pada sebut bab api, Allah tak sebut pula kalau kami kehendaki, kami boleh bagi api tu tak boleh dinyalakan daripada pohon kayu. Allah tak sebut pun. Tapi Allah hanya menyebut tentang, Allah kata api tu sebagai peringatan untuk kamu. Peringatan di sini Allah nak ingatkan api itu dengan api neraka, dan Allah juga nak mengatakan bahawa api itu dia tidak akan padam. Seperti mana Allah boleh tukar tanam-tanaman menjadi kosong, Allah boleh tukar air menjadi masin, tapi api itu Allah tidak tukar dia menjadi terpadam. Maknanya Allah nak beritahu api neraka itu kekal. Dia tidak akan terpadam buat selama-lamanya. Lepas tu Allah menyebutkan api tadi gunanya untuk apa? Wa mata'al lil muqwin.
Api itu digunakan bagi orang mukwin. Mukwin dekat sini, mata'an ni kegunaan. Mukwin di sini merujuk bagi orang musafir. Orang musafir dipanggil mukwin. Mukwin tu kenapa? Dia dikaitkan dengan perkataan aqwa. Kan mukwin kan ada perkataan kuat. Mukwin pada perkataan aqwa. Sebab orang yang selalu musafir padang pasir ni orang yang kuat semangat dia. Kadang-kadang sampai bekalan tak bawa, sebabkan bekalan tak cukup kan. Jadi dia panggil mukwin. Okey. Persoalannya, kenapa Allah Ta'ala sebut api itu untuk orang musafir je? Sedangkan kita sedia maklum api itu kegunaan semua orang. Tapi kenapa Allah sebut orang musafir saja? Yang disebutkan api tadi gunanya untuk orang musafir. Tuan-tuan faham tak maksud soalan saya? Soalan saya adalah, kenapa api itu Allah menyebut spesifik orang musafir yang akan gunakan? Kan padang pasir kan gelap. Dia nak gunakan api, nak sejukkan badan sebagai nak petunjuk jalan kan. Kenapa Allah sebut orang yang bermusafir sahaja? Sedangkan orang tak musafir pun boleh gunakan api tadi. Maka kita lihat, kenapa? Dekat As-Sa'di dia bagi jawapan. Allah mengkhususkan para musafir kerana manfaat api itu lebih besar untuk mereka. Maksudnya, kenapa Allah menyebut orang musafir saja yang akan gunakan api itu? Tidak menyebut orang di rumah, orang yang nak masak dan sebagainya. Nak menunjukkan bahawa api itu sangat-sangat berguna ketika untuk bermusafir. Sebab itu Allah menyebut secara spesifik. Satu lagi, apa hikmah Allah sebut orang musafir? Ini jawapan dia. Kata Imam Sa'di, Allah nak mengingatkan bahawa dunia ini semuanya adalah tempat seorang musafir menuju kepada Rabb-Nya. Faham tak maksudnya? Kenapa Allah sebut musafir dekat sini? Nak mengingatkan bahawa Allah kaitkan dengan hari kiamat. Allah nak mengingatkan tentang hari kiamat. Hari kita hidup semula tu sebenarnya kita ni seperti orang yang balik dari musafir. Kita ni dekat dunia umpama orang yang musafir. Bukan orang yang kita kalau kan kalau kita outstation, kita balik kampung, kita musafir kan, kita pergi sekejap je. Kita bukan nak lama-lama. Kalau nak lama-lama, dia tak panggil musafir dah. Dia panggil orang yang nak bermustatin, orang yang nak bermukim. Tapi kenapa dia panggil musafir? Kenapa Allah sebut spesifik musafir kepada ayat pasal api tadi? Allah Ta'ala nak mengatakan bahawa kita ni nanti dibangkitkan di hari akhirat adalah tempat kita nak menuju. Kita ni umpama musafir. Hidup dekat dunia ni umpama musafir saja. Itu perkaitan dia. Lepas tu Allah ingatkan, nanti di hari akhirat ada api neraka yang dia tak akan padam. Api itu yang kau nyalakan itu dia sebagai peringatan untuk api yang lebih panas nanti di hari akhirat. Kenapa Allah sebut tentang neraka? Kenapa Allah sebut api neraka? Kenapa tak nak sebut pasal syurga? Sebab dikaitkan dengan konteks orang yang tak percaya tentang adanya hari kebangkitan tersebut. Itulah jawapannya. Semoga kita semua jelas tentang ayat 71, 72 dan 73. Maka kesimpulannya, kita kena masuk ayat 74 nanti saya masuk pada minggu depan lah. Ya, insyaAllah. Jadi kita dah habis dekat sini. Jadi kita dah selesai pada maklumat ni. Kita dah selesai dah pada kelompok ayat pada ayat nombor 57 sampailah 73 ni. Kelompok ayat ini dia berada pada membuktikan Allah berkuasa untuk menjadikan manusia hidup semula selepas mati. Allah memberikan berapa hujah?
Allah berikan ada 4 penghujahan. 4 penghujahan ini, yang pertama dari sudut apa? Dari sudut kehidupan manusia di muka bumi ini asalnya tiada, kemudian ada. Sekarang ni kita dah ada. Asalnya kita pernah tak ada kan? Kita pernah tak ada. Jadi siapa yang adakan kita? Allah yang adakan kita. Tapi ingat, Allah ingatkan kita, kita nanti ada tempoh akhirnya. Lepas tu kita hidup balik semula. Lepas tu Allah bawa bukti pada tumbuh-tumbuhan yang dijadikan makanan untuk kita hidup. Sampailah kepada api. Wallahu ta'ala a'lam. Minggu depan, kita masuk pada ayat nombor 74. Ayat 74 ni adalah kesimpulan bagi ayat 57 hingga ayat 73. Kesimpulan dia. InsyaAllah kita akan sebutkan pada minggu hadapan. Baik, saya buka mana-mana persoalan, pertanyaan, semoga jelas, semoga boleh difahami, dapat teladannya, dapat pengajarannya dan dapat jawapannya. Apa berkaitan penciptaan manusia, tumbuh-tumbuhan, air dengan api berkaitan dengan kehidupan semula di hari akhirat. Wallahu ta'ala a'lam. Dekat chat tak ada soalan? Secara verbal ada tak soalan? Dekat FB ni ada soalan tak? Saya tengok tak ada soalan. Okey. Kalau tak ada soalan, kita boleh tangguhkan pengisian kita pada pagi ini. Kak Syida, ada apa-apa penutup? Ya. Nak tanya, ada connection di antara ayat surah Az-Zumar pada ayat 21 tu Ustaz? Connectionnya apa? Dekat mana tu? Dekat dalam nota ke? Bukan, Kak Syida terjumpa ayat ni lah kan. Ayat 21 surah Az-Zumar. Pukul surat berapa Kak? Surah 416. 416, alright. Okey, ayatnya bunyinya. Ayat dia bermaksud. Saya hilang dah. Ayat 21 ke? Ayat 21. Ayat 21, 460. Ya, silap. 460, okay, ayat nombor 21 tu apa? Okey. Sebab dia berkaitan dengan air yang diturunkan dari langit kan, air hujan kan. Sebab dia menyembuhkan tanam-tanaman. Kemudian tanaman-tanaman tu jadi kering. Kan? Lepas tu tanaman tu hancur berderai. Dan perumpamannya kita manusia macam tu juga, daripada dia dihidupkan, tu dia mati dan dia hancurlah kan dia punya tu. So ada dia hancur berderai tu maksudnya proses kebinasaan. Maksudnya bahawa setiap sesuatu itu dia ada tempoh ajalnya. Kalau tumbuh-tumbuhan tu dia ada tempoh ajal dia, dari sudut dia jadi kekuning-kuningan, dia jadi hancur berderai. Hancur berderai tu maksud dia ya ja'alahu khutama tu maksudnya matilah. Mati. Macam kita tanam pokok, sampai satu ketika pokok tu dia akan mati. Sampai pada hayat dia pokok tu kena tebang, kena tanam baru. Begitu. Maksudnya nak menunjuk dia tidak kekal. Tapi dia nak hidup tu mesti daripada air. Sebab tu Allah sebut air hujan dulu. Sebenarnya kalau kita belajar, tidak ada alam ni yang tidak daripada air. Semua daripada air. Semua dari air sebenarnya. Atas arasy Allah pun berada di atas air. Di bawahnya adalah air. Tapi kita tak boleh faham air itu sama dengan air kita kat muka bumi. Maknanya semua yang hidup ini di muka bumi daripada air. Sebab tu air ni satu hujah, yang satu bukti yang memang paling dekat sekali, bukti yang nak menunjukkan bahawa Allah itulah yang berkuasa. Dialah sumber bagi segala-galanya.
pada air tadi. Tapi memang ada kaitan Kak, betul Kak? Sangat berkait rapat. Okey, ada soalan lain? Silakan sahabat-sahabat jika ada persoalan ataupun refleksi diri ke apa ke, Nak komen ke, nak luahkan perasaan pun boleh. atau terasa terkesan dengan perkongsian Ustaz pagi ni sebab berkaitan dengan air kan, sumber manusia ni kalau tak ada air satu hari pun kita kena minum dalam satu hari lebih kurang 2.5 liter kan. So maknanya dalam tubuh manusia ni pun penuh dengan air, mana-mana pun berkaitan dengan air kan. Air tu digunakan untuk kita hidup. Dalam hidupkan manusia kan. Ya, dia sama maklumat dia macam surah Al-Mulk. Al-Mulk. Kalau kita baca Al-Mulk, ayat yang kedua pasal manusia hidup. Ayat yang ke-30 pasal air. Allah ugut tentang air. Walaupun sebenarnya bahasa Allah Allah mengugut. Tapi pada hakikatnya itu hanyalah ancaman je. Tapi Allah tak buat pun. Allah nak nunjukkan dia berkuasa, dia nak buat apa saja tentang air. Tapi pada hakikatnya Allah tak buat. Maha rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kalau tak ada pertanyaan, kita sambung pada... Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokok yang mengeluarkan api tu, macam mana jenis pokok dia? Pokok. Wallahu ta'alam. Tapi Arab tu dia ada dua lah. Al-afar dengan al-markh tadi. Pokok tu. Pokok. Jadi pokok yang memang dia memang pokok tu boleh keluarkan api. Kita gesek. Nanti kena tengok contoh video lah. Kena cari video mengeluarkan api daripada pokok. Kalau atas dunia, batu pun boleh. Batu digesek-gesek. Wallahu ta'alam. Tapi sumber utamanya daripada pokok lah. Sampai arang pun, arang dari mana-mana arang? Arang batu. Arang batu ya? Arang kayu kan? Kayu yang dikeringkan. Arang tu kayu. Arang dari kayu, kayu dari pokok. Ya, pokok tu hidup dengan air. Itulah kan dia punya putaran tu, Masya Allah, Subhanallah. Ya, air tu siapa datangkan? Allah. Walaupun ada air, dia boleh keluarkan api. Ya, walaupun ada air dia keluar api. Kita tak nampak dia punya perkaitan dia. Tapi kalau kita baca dekat surah Yasin tu, kita jumpa pokok tu Allah sebut pokok hijau. Tapi kalau kita baca dekat surah Waqiah, dia tak sebut pokok. Pokok apa? Jadi kalau guna surah Yasin tu, maknanya pohon hijau. Semua di alam ni dia ada air dia. Macam kita, tubuh badan kita perlu ada berapa persen air kan? Dekat jantung kita perlu ada berapa, kepala kita ada berapa, semua tu perlukan air. Hebatnya Allah Ta'ala ni, menjadi sumber air bagi semua makhluk-makhluknya. Baik. Ada lagi pertanyaan yang lain? Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Kira kita jumpa minggu depan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.